Catatan jalanan ni, saya tak tahulah kerana saya berandal. Berandal tahu lama. Berandal ni tahu apa? Orang berbangsat di jalanan. Saya sampai Kuala Lumpur ni sebagai budak yang lari sekolah. Daripada Pekan Rabu pergi ke Coket. Saya berandal lama. Berandal ni hidup sampai tahap saya jadi hippies 2 tahun. Meneroka semua bangunan-bangunan kosong di Kuala Lumpur sebagai tempat tinggal. Jalan Bellamy tu, rumah-rumah JKR tinggal tu tempat saya membesar. Ketika kerajaan ambil tanah dekat Jalan Dorai Sami, sebelum ditukar jadi kelab-kelab malam tu, semua rumah tu saya dah pugar jadikan tempat tinggal saya. Saya bekerja apa saja untuk menyambung hidup saya. Hinggalah tahun 1988. 1988 saya kerja, 1987 saya pergi ke Central Market. Bila saya pergi ke Central Market, saya keluar daripada pergaulan gangster. Dulu cita-cita nak jadi gangster sebab saya datang Kuala Lumpur ni bekerja dengan bos saya yang kembali ke rahmatullah, hukuman dia hukuman gantung. Dan kemudian saya membesar di bawah persekitaran yang ada Ismail Kebau di Coket Pasar. Tapi saya ni dihantar pergi ke Central Market. Maksudnya takdir saya pergi situ. Barulah saya jumpa, ada orang jadi penulis, ada orang jadi pembikin filem. Lepas kemudian saya jadi kru filem. Bila saya jadi kru filem, barulah tahu kata saya boleh menulis. Setiap orang tengok saya edit skrip, saya kata kau boleh menulis. Kemudian barulah saya mohon masuk ke USM. Dan keluar saya mulakan karier saya. Jadi apa yang saya cerita dan catatan jalanan ni, dia mencantumkan 38 tahun pengalaman saya daripada tahun 84 sampai 2023. Saya berada di Kuala Lumpur. Apa yang saya lihat pada hari pertama saya menjejakkan kaki dengan cita-cita ingin menjadi gangster, sampailah hari terakhir rencana dipilih pada April 2023, saya sedang stream untuk meningkatkan kesedaran kewartawanan baru yang saya sebut opinitorial, opinion, dan juga di bawah lama editorial yang disunting untuk dipaparkan. Yang ni opinitorial, yang difikir untuk dipaparkan. Saya tulislah itu. Dalam buku ni 38 tahun pengalaman saya. Daripada dia orang kutip banyak, tapi tak muat semua dalam buku ni. Jadi editor dia pilih yang terbaik saja untuk dia letak dalam buku ni. First time tuan-tuan tengok stream ni, saya Zainal Rashid Ahmad, seorang wartawan. Saya bermula bertugas sebagai wartawan pada 1994 dan mengakhiri jawatan saya bermula sebagai wartawan cadetship di Utusan Melayu 1994 dan kemudian bersara sebagai pengurus besar kanan di TV Al-Hijrah pada 2019 dengan pengalaman saya bekerja di 6 rangkaian stesen televisyen. Dan lepas tu saudara boleh wiki lah, kalau ada siapa-siapa masuk share wiki dah. Nanti orang pertikaikan pula siapalah dia ni kan dengan wiki tu. Dan kemudian saya pernah menjadi penolong pengurus di bilik berita NTV7 pada tahun 2000 hingga tahun 2005, dan saya menerbit edisi siasat. Saya menjaga kawalan berita di akhbar utusan sekejap dulu. Kemudian saya jaga kawalan berita Astro pertama sebelum ada Awani, di mana bahagian unit berita saluran Melayu Ria. Kemudian saya pergi ke NTV7, kemudian saya menjadi penerbit majalah 3. Kemudian saya mengendalikan sebuah anak syarikat sebagai CEO dan juga ketua kreatif, pengarah kreatif sebuah anak syarikat milik Astro, dan saya bekerja di situ selama hampir 5 tahun, dan saya menghasilkan kira-kira 1,500 jam program televisyen, menulis kira-kira 1,500 artikel yang saudara boleh akses mungkin 600 di era internet ni, yang mana saya menulis di era belum ada internet, adalah dalam era print. Dan saya pencen, saya memulakan stream saya dengan menjadikan ZRA stream ni adalah sebuah platform opinitorial di mana dipanggil sebagai memodernkan kewartawanan moden, di mana selain maklumat, kalau dulu editorial saudara dapat maklumat je, opinitorial adalah opinion dan editorial. Saya terus bagi panduan berdasarkan maklumat sebab saya sedar kata tak ramai orang boleh memproses maklumat tanpa panduan. Di mana era kewartawanan lama kita hantar maklumat je, tapi ramai orang menerima maklumat, dia memerlukan seorang tukang menyusun maklumat dan menyampaikan maklumat dalam naratif yang mudah, iaitu stream. Jadi saya ambil lah tugas tu untuk buka saluran ni. Kemudian penerbit juga pilih tentang Jalan Masjid India, sebab saya ni datang Kuala Lumpur. Tempat yang saya suka pergi solat Jumaat. Saya jahat macam mana pun, solat Jumaat ni saya suka. Maaf cakap lah, solat Jumaat ni saya suka kerana tarikan Ali Khan. Kerana Ali Khan akan main ular depan jalan depan Masjid India. Jadi Ali Khan ni main hari Jumaatnya. Dia tak main Sabtu Ahad, dia Jumaat hari utama. Jadi Ali main ular, saya pun pergi tengok. Bila habis dia main ular, dia jual minyak angin, saya kenalah solat. Hingga sekarang, saya masih menganggap saya adalah seorang Ali. Menyampaikan, cuma saya di media digital. Ali main ular, saya main buku.
Tu saya katakan sebenarnya apa yang saya lakukan ni adalah bakat yang telah ada dalam DNA orang Melayu daripada dulu. Penglipo lara, sampai ke tukang cerita, tok dalang apa semua. Cuma saya fact base. Dia tak susah saya nak communicate dengan saudara yang DNA Melayu kerana seni penceritaan telah menjadi sebahagian daripada kerahsiaan DNA orang Melayu. Maka saya tulis bagaimana saya pergi di dalam Masjid India pada tahun-tahun tu. Walaupun khutbah dalam bahasa Tamil, tapi suasananya seronok untuk kita hidup. Kemudian saya cerita rakaman perubahan depan Masjid India, saya berjuang membantu. Waktu tu nak buka Masjid India, nak lawan Chinese Petaling Street. Kita nak buka kita punya Melayu base, kita buka depan Masjid India. Saya simpati kerana Masjid India ni sangat historical sebagai antara masjid terawal dibina di Kuala Lumpur oleh pendatang India berketurunan Muslim, Nagor. Jadi saya membantu, tapi gagal usaha tu, akhirnya dibuka juga bazar di depan Masjid India. Tapi akhirnya tu dilihat sebagai tidak berjaya, berlaku kebakaran apa semua, dipindahkan ke tempat yang lain. Saya cerita semua. Kemudian nanti orang kata kat saya kan, kenapa nak cerita tentang gadis yang dirogol oleh 16 orang? Tapi saya rasa dia adalah sebuah kisah yang hebat. Kemudian gadis itu naik. Dan sekarang saya last jumpa dia, dia jemput saya ke perkahwinan anak dia. Dia jadi kena tulis lawyer tadi. Dia ada dah dalam phone saya. Phone saya dah banyak Noya. Saya malam menulis kumpulan cerpen Noya pun, lelaki yang terlupa makan malam. Terus saya keluarkan dengan penerbit indie. Sebab saya fikir kata, saya print novel tu 150 buah je. Setahun tak habis-habis. 150 buah. Saya ingat ada lagi dekat Shopee tu. 10 cerita pendek Noya dalam cerpen pun orang tak boleh accept. Kalau saya tulis Noya dalam essay kan, macam saya cerita kan, kalau tuan-tuan nak dengar, tuan-tuan dah dengar cerita Noh yang mati bunuh diri, saudara dah dengar cerita kawan saya yang berjaya walaupun dia dirogol oleh 16 lelaki dalam sebuah teksi di Puduraya pada tahun 1984. Tuan-tuan nak dengar Noya, ex-bos saya yang mengajar saya tentang cara memotong pisang yang betul di Cokit, mati 302 kanun acara Akta Dadah Berbahaya digantung. Saudara nak dengar Noya orang edar ganja, dia edar ganja di pasar Cokit ni. Saya ni jual pisang, jadi dia dah ambil ganja, dia bawa lari. Dia ambil ganja, dia lari lah, untung duit, dia tak pulang balik. Jadi dia ni jadi pusher zaman dulu, pusher. Kemudian dia jadi pusher, kemudian dia ada tokan dia. Jadi satu hari ni pusher ni bawa lari, dia ingat dia datang balik berbulan-bulan kemudian, tokan ni dah lupakan dia. Pada satu malam saya kerja tengah potong pisang, saya dengar orang kena pukul lah. Lepas tu kena tengok tangan dia kena macam tu, dia ditendang dan duduk melutut betul-betul tak jauh daripada pintu kedai saya. Lampu daripada Hawaii Hotel tu, siapa yang tahu tentang pasar Cokit, Hawaii Hotel, Cokit lama lah, menyala. Saya nampak telinga dia kena potong. Jadi banyak noya-noya yang saya nak tulis daripada realiti yang sebenar. Tapi nanti ramai orang akan berkata bahawa boleh tak pengajaran datang daripada kelembutan. Tu yang saya tulis ni, yang sekarang Faiz jual, jangan minta lah, tak ada kat saya. Kalau nak kena pergi beli dekat Faiz. Macam ni saya tulis, it's a soft lah. Berarti kita menceritakan sesuatu yang bersifat kelembutan. Tapi tak ramai orang boleh mencari cahaya dalam kegelapan. Nanti orang kata kat saya kan, kenapa nak cerita tentang gadis yang dirogol oleh 16 orang? Tapi saya rasa dia adalah sebuah kisah yang hebat. Kemudian gadis itu naik. Dan sekarang saya last jumpa dia, dia jemput saya ke perkahwinan anak dia. Berarti dia kemudian melalui, sebab tu saya katakan dirogol. Jadi kami tengah fikir, lepas dia kena rogol tu dia datang sedih. Dia kata dia kena rogol, orang belanja di Aramin 5, dia umur dia 15 tahun. Jadi kerana saya melepak dekat pertama ni, kita kawan itu je lingkungan kita. Jadi dia kata nak lapor tapi takut sebab mak dia juga melaporkan dia lari sekolah. Jadi tak lapor. Tapi lama-lama walaupun saya taklah, lepas tu saya ada hidup dia dan dia ada hidup dia. Saya nampak perkembangan dia, dia pun nampak perkembangan saya. Tapi dia berkeluarga, menjadi usahawan yang sangat-sangat bersungguh-sungguh walaupun tak kaya lah. Tapi kita tak pernah bayangkan adalah seorang istilah bosnya lah pada waktu. Kemudian dia rogol, kemudian tumbuh, ada kehidupan yang bagus. Dan dia jumpa saya last terserempak dekat sini.
Dia jemput saya ke majlis perkahwinan anak lelaki dia. Dua-dua anak dia belajar di universiti. Jadi Neuer tujuan dia adalah memindahkan sudut gelap bagi mereka yang cepat menangkap. Dia seperti mana kita melihat kumbang-kumbang di tengah hutan belantara yang gelap. Memang kumbang-kumbang tak membawa cahaya yang boleh jadikan lampu, tapi kilau dia ada indah dia. Tapi Neuer tak pandai orang tengok. Jadi kalau kita tulis Neuer ni, kadang-kadang orang kata kita tulis macam di Indonesia kan, Jakarta Underground. Itu adalah Neuer yang berjaya tahun 2001, 2002. Jakarta Underground. Cuma Jakarta Underground ni dia sensasi lah. Tapi di Indonesia pun Jakarta Underground masih lagi menjadi pilihan budak-budak undergroundnya. Dia adalah sebuah Neuer detektif. Neuer kisah-kisah seorang anak muda melihat dunia gelap Jakarta yang tak pernah diceritakan orang. Tunggulah tengok macam mana. Buku ni pun dengar kata sangat bagus jualan dia. Saya tunggu Faiz bagi report tengok after sama ada Faiz print buku ni 1,500 katanya dah consider nak habis. Jadi dia ada 500 lagi di kilang yang dia kena ambil. Sebab saya tak terlibat dengan penerbitan buku ni. Tapi orang tak pernah percaya bahawa wanita Indonesia yang tidak merokok dan tak pandai tentang rokok berjaya mencipta satu rokok yang sangat sedap. Dia bermula dengan seorang yang nazak, iaitu nama dia Soraja ni, dia nazak. Yang ni kaya, dia adalah tokel rokok yang sangat kaya, tokel kretek yang sangat kaya. Dia nazak. Kemudian dia menyebut nama Dek Yah. Dek Yah. Anak dia ni dengar. Maka anak dia heran siapakah orang ini. Maka itulah yang jadi flashback. Flashback ni adalah era di mana bermulanya rokok kretek di Indonesia. Dian Sastro ni memegang watak, nama watak ni adalah Dasia. Jadi Dasia ni bapa dia ni buka rokok. Tapi Dasia ni bila buat rokok, orang puji rokok dia sedap. Tapi orang tak pernah percaya bahawa wanita Indonesia yang tidak merokok dan tak pandai tentang rokok berjaya mencipta satu rokok yang sangat sedap. Jadi untuk membolehkan Dasia ni mau perusahaan rokok bapa dia maju, dia telah mengambil seorang pemuda bekerja dengan dia, nama Soraja. Pemuda ni datang, selain daripada tampan, selain daripada Dasia ni kesunyian, pemuda ni lah kemudiannya menjadi pemuka. Pemuka ni maksudnya Dasia buat rokok, tapi pemuda ni klaim kerana dia bekerja di kilang rokok tu bahawa ini adalah rokok buatanku. Menjadikan Dasia tunjuk kerana cinta dia. Dasia tunjuk ramuan-ramuan yang dia campur dalam rokok kretek. Kemudian Soraja mengkhianati dia. Soraja memikat dia untuk jatuh cinta. Soraja pikat dia untuk curi segala kepakaran dalam menghasilkan rokok kretek. Setelah dia dapat semua ilmu, dia tinggalkan Dasia ni. Maka rokok ni, dia nama rokok ni kemudian menjadi terkenal, menjadi besar, Soraja ni menjadi kaya. Apa kehebatan Imam Ghazali? Imam Ghazali kehebatannya kerana dia ada 8 cabang ilmu. 8 cabang ilmu. Di kalangan orang Islam yang melihat dia secara konservatif. Ini orang Islam, dia lihat Imam Ghazali secara konservatif. Beliau adalah seorang ulama tasawuf dan ulama fiqah. Itu Imam Ghazali, basic. Sebut Imam Ghazali, dia adalah ulama tasawuf dan dia ulama fiqah. Bagi orang barat, bagaimana mereka melihat Imam Ghazali? Kerana orang barat ni dia tak kaji tasawuf, dia tak kaji fiqah. Tapi Imam Ghazali dianggap sebagai teologis. Iaitu orang yang berjaya menjelaskan kepada masyarakat mengenai keagamaan Islam. Yang untuk dibaca oleh semua manusia. Dia bukan untuk dibaca orang Islam. Tadi fiqah, tasawuf, kehebatan dia apabila dia nak menulis sesuatu sesuai dengan kedudukan dia sebagai ulama. Tapi di barat, dia diterima sebagai teologis dan filosofer. Jadi orang barat kalau sebut Imam Ghazali ni, dia macam Algebra je, macam Al-Khawarizmi. Gelaran dia adalah Algebra. Imam Ghazali, gelaran dia di barat dikenali sebagai Al-Ghazal. Berarti tuan-tuan, tak semua cendekiawan Islam mempunyai nama Inggeris dia. Dia tak semua mempunyai nama barat dan tak mempunyai nama Latin. Kecuali macam saya kata tadi lah. Kalau Al-Khawarizmi, dia dikenali dengan nama Algebra. Kalau yang Ibn Sina dikenal dengan nama Abu Sin. Betul? Ini dikenali dengan nama Al-Ghazal. Jadi Imam Ghazali ini dikenali dengan nama Al-Ghazal. Saya sebutlah dia teologis dan filosofi. Barat menganggap inilah ahli keagamaan yang dapat menceritakan Islam. Sebab itu dia panggil teologis. Untuk bacaan awam sesiapa saja, termasuk orang bukan Islam, dia dianggap teologis. Yang kedua, dia dianggap filosofer. Di mana pandangan-pandangan dia terhadap Islam boleh diserap dan diguna pakai oleh siapa saja sebagai falsafah.
Empat kehebatan dia, saya dah bagi tahu tadi, dia adalah ahli fiqh dan dia juga adalah seorang ahli tasawuf dalam Islam. Di mata barat dia adalah seorang teologis dan dia seorang ahli falsafah. Empat. Ilmu dia yang kelima, dia dianggap sebagai seorang cendekiawan mantik. Mantik ni saudara kena belajar banyak. Macam saya kata, kelemahan orang Melayu paling ketara adalah mantik. Mantik adalah kebolehan beliau mengulah hujah. Beliau adalah ahli mantik, berarti kalau dalam setiap hujah dia akan mengajar kita secara berhujah. Sebagai contoh dia tuan-tuan, saya naiklah posting pagi tadi. Posting saya mengenai buku yang telah dijual. Ni, kalau nak, kan mantik ni apa tau? Mantik adalah apabila seseorang itu masuk ke dalam majlis ilmu, maka dia mengemukakan pandangannya untuk menguatkan lagi majlis ilmu tu. Dalam Islam dia kata mantik di mana hujah yang disampaikan mencerahkan majlis ilmu tu. Jadi kalau saudara masuk dalam majlis ilmu, saudara tanya soalan-soalan yang mengkucak kacirkan majlis ilmu, saudara berdebat dalam majlis ilmu hingga majlis ilmu terpesong daripada konteksnya. Berarti mantik sangat penting kerana mantiklah yang membawa vibe positif. Kalau saudara nak belajar vibe positif ni, tak akan boleh cerita teori orang putih. Kena ambil juga teori Islam, iaitu mantik. Bagaimana kuasa positif ada pada kita, di mana setiap tempat bila kita buka mulut di kalangan kawan-kawan, kawan-kawan terasa telah redalah kegelapan mereka terhadap satu masalah. Kita pergi satu majlis, kita bercakap, orang dalam majlis tu rasa telah cerahlah fikiran mereka dengan mendengar pandangan kita. Kita jumpa dengan satu kumpulan orang yang berniaga, orang berniaga ni bagi tahu masalah, kita bukan condemn dia, kita cerahkan mereka dengan bagi tahu kata masalah ini ada jalan penyelesaian dia. Itu dipanggil mantik. Mantik inilah yang dipanggil permainan orang bijaksana dan orang berhikmah. Kena belajar dekat Imam Ghazali kerana dia dianggap sebagai ulama yang mempunyai tahap mantik yang sangat dahsyat. Mantik dia menjadi kuat kerana apa? Kerana para sarjana mengatakan mantik dia datang sekali dengan logik. Berarti dia juga dianggap sebagai seorang ulama logik. Tiada apa-apa tadi. Satu, beliau adalah seorang ahli fiqh yang hebat. Yang kedua, selain pada fiqh, beliau diterima dalam Islam sebagai seorang ahli tasawuf. Lengkap gelaran dia sebagai ulama. Di barat dia dianggap teologis. Seorang yang boleh menjelaskan Islam secara teologik untuk dipelajari oleh barat apa itu Islam. Kemudian dia dianggap falsafah. Kata-kata dia dianggap sebagai satu filosofi. Dah bukan level kata-kata biasa. Bukan kod pagi-pagi yang saudara duk naik tu. Kadang-kadang saudara suka buat posting kan. Sesungguhnya tabahkanlah aku hari ini dengan ketabahan aku dapat kejayaan. Ada ke orang tabah gagal? Filosofi lain tuan-tuan. Lepas dia naik kod-kod saudara yang menyampah tu, ambillah kod falsafah daripada Imam Ghazali naik. Imam Ghazali adalah seorang ahli falsafah dan juga seorang ahli teologi. Yang kelima, dia adalah ahli mantik. Seorang yang boleh mendidik kita untuk berdebat secara bijak apabila masuk dalam majlis ilmu, kita menambah keilmuan majlis tersebut. Itu dipanggil mantik. Untuk boleh kita menguasai mantik, kita mestilah ahli yang faham tentang logik. Beliau dianggap sebagai ahli logik. 5, 6, 7 apa dia? Beliau juga dianggap sebagai seorang pakar siasah, iaitu politik Islam. Walaupun dia lahir 1000 tahun dulu, dia telah lahir pada zaman di mana politik Islam telah berkembang, beliau juga dianggap sebagai seorang ahli siasah. 7. 8. Apakah perkataan Imam Ghazali? Beliau adalah tokoh dalam kenegaraan, pembinaan negara bangsa. Dia adalah tokoh. Inilah 8 keistimewaan Imam Ghazali.